والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 4, baris yang ke-9 daripada atas. Muka surat 4 baris yang ke-9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bermula makna hukum itu. Bermula makna hukum itu, iaitu makna hukum memensabitkan sesuatu pekerjaan, menetapkan sesuatu pekerjaan, atau menafi akan dia akan sesuatu pekerjaan. Iaitu makna hukum memensabitkan, mengisbatkan, menetapkan suatu pekerjaan, atau menafi akan dia akan suatu pekerjaan. Dan makna hukum sebagaimana di dalam matan Ummil Barahim, i'lam annal hukmal aqliyah yanhasiru fi salasati aqsamin. Itu dalam matan Ummi Barahim. Ketahui olehmu bahawasanya hukum akal tersimpan ia pada 3 bahagian. Jadi dalam syarah matan Ummil Barahim karangan Syekh Sanusi, kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Muhammad Zain ni, dia akan menghuraikan, mensyarahkan tiap-tiap satu kalimah dalam matan Ummil Barahim. Yang terdahulunya, i'lam, ketahui olehmu. Dihurai apakah makna mengetahui. Dihuraikan apakah makna mengetahui. Kemudian bicara pulaknya hukum akal. Apakah makna hukum? Apakah makna hukum? Itu dia akan datangkan satu-satu. Kemudian dia akan pecah nanti ada berapa bahagiankah hukum ni. Ada hukum akal, ada hukum syarak, ada hukum adi, hukum adah. Dia akan bicara ini secara dipanggil syarah menghuraikan. Dalam matan Ummil Barahim. Jadi dalam matan Ummil Barahim tu jangan lupalah pembicaraannya bicara apa. Sebab nak masuk kepada sambungan matan Ummil Barahimnya, muka surat mana tu, muka surat 5 tu, barulah sambungan balik kepada matan Ummil Barahim. Muka surat 5 baik sebelah daripada atas. Sambungan baliknya al-wujubu wal-istihalatu wal-jawazu. Itu sambungan balik kepada matan Ummil Barahim, yang mana seeloknya kurungan matan Ummil Barahim tu cari tu. Apa panggil apa ni? Ada warna-warna tu, warna kuning, warna apa tu? Tanda biar kita tahu kat mana matan Ummil Barahim
Kemudian kita duduk bicara syarah dia, biar duduk begitu. Mana pun baru kita tahu kitab bicara apa, kemudian satu-satu pembicaraan tu diambil mana sebenarnya. Macam di sini bermula makna hukum. Dia nak cerita apakah makna hukum. Dah kenapa tiba-tiba keluar tajuk makna hukum? Hukum-hukum ni dia ada bicara dah ke sebelum ni? Adalah dalam mata Ibrahim tu. I'lam annal hukmal aqliyah, ketahui olehmu bahawasanya hukum akal tersimpan atas 3 bahagi: wajib akal, mustahil akal, harus akal. Jadi hukum akal, dia nak cerita apa makna hukum. Tu syarahan dia. Ada ni. Panjang bicara apakah makna i'lam, ketahui olehmu. Apa makna mengetahui, apa makna pengetahuan. Panjang bicara apa makna pengetahuan. Pengetahuan mendapat sesuatu dengan hakikahnya, mendapat sesuatu yang bertepatan dengan sebenar. Itu dia panggil pengetahuan. Mendapat sesuatu dengan hakikahnya, mendapat sesuatu dengan hak sebenar-benar tu dia panggil mengetahui. Kita mendapat sesuatu, tiba-tiba apa yang kita dapat ataupun kita panggil apa yang kita tahu tu sebenarnya sebalik. Bukan sebagaimana yang kita dapat, bukan sebagaimana yang kita tahu. Hak tu tak panggil tahu, dia panggil jahil. Tapi kenapa dia kata dia dapat, dia tahu? Walah sebenarnya tak tahu, sebab hak dia dapat tu tidak bertepatan. Mana sebenarnya dia jahil jugalah, tapi tidak sedar dia jahil. Hak mendapat seumpama ni dia panggil jahil murakkab. Ni jahil murakkab. Sebab pada kiraan dia perkara tersebut dia tahu. Dia dapat perkara tersebut. Apakah hukum buat begian-begian? Maka dia ingat ke dia tahu hukum? Dia dapat hukum, dia pun beritahulah satu-satu hukum. Apakah hukum melakukan perkara tersebut? Contoh ni, dia ingat ke dia dapat? Dia tahu, dia pun cerita hukum. Tapi apa yang dihukum dicerita tu bertepatan tak dengan hakikat, bertepatan dengan sebenar-benar. Salah dengan sebenar-benar tu. Kalau gitu tak panggil mendapat, tak panggil tahu. Ya, tak panggil mendapat, tak panggil tahu. Dan namanya apa? Jahil lah. Kemudian macam mana dia boleh cerita hukum tu? Sebab dia tak tahu bahawa dia tu jahil. Hak dia dapat tu tak sebenar, panggil jahil. Dia tak tahu bahawa dia tak tahu, dia jahil perkara tersebut. 2 kali jahil, dia panggil jahil murakkab. Ni jahil murakkab ni kadang-kadang kita letak kepada orang-orang hak tak mengaji, wak pandai-pandai. Tak belajar tapi wak pandai. Dia buat macam dia ni tahu. Ni jahil murakkab gitu tu. Dia masalah jahil murakkab ni ujian besar pada orang mengajar lah. Orang mengajar dia ada pengetahuan. Apa pengetahuan? Dia dapat sesuatu yang bertepatan dengan sebenar daripada ilmu yang dia belajar atau pengetahuan. Tapi pengetahuan dia tu semua ke? Semua perkara ke? Semua perkara ke dia dapat? Semua perkara ke dia tahu? Dok ke semua? Dok ke semua? Tapi walaupun dok ke semua, dia rasa macam dia tahu semua. Dia rasa macam dia dapat semua. Orang tanya dia pun jawab semua. Hak dia jawab tu daripada hak dia kata dia dapat, hak dia tahu. Tapi hak dia jawab tu sebenar ke dok? Dengan hakikat dia dok. Kena-kena dia pun tak dapat juga dalam perkara tu. Dia tak tahu juga dalam perkara tu. Kenapa dia berani jawab? Sebab dia tak tahu bahawa dia tak tahu dalam perkara tu. Mana dia jahil murakkab dalam perkara tu. Hak lain memang dia berpengetahuan. Jadi kalau orang ni orang yang insaf diri, hak dia ada pengetahuan,
hak didapat yang bertepatan dengan sebenar daripada hak dia belajar, hak ni dia pun beritahu sebab dia ada pengetahuan. Ada satu perkara tu wallahu a'lam, sebab ni tak ada dalam pengetahuan saya, hak ni saya tak dapat hak ni. Dah sebenar macam mana? Wallahu a'lam, semula-semula lah. Ni ada ni. Ini jahil murakkab ni, ujian ni kepada orang yang mengajar yang memang ada pengetahuan. Dia mendapat sesuatu perkara yang bertepatan dengan hukum sebab dia belajar perkara tu. Tapi bukan semuanya dia ada pengetahuan, bukan semuanya dia dapat. Tu nak kena letak molek ya. Ada ni. Kemudian daripada huraian pengetahuan tu pula, kita nak dapat satu-satu perkara, nak jadi kita ni berpengetahuan, jalannya adalah belajar. Tu jalan dia. Pandai ni. Hak pengetahuan, hak kurniaan daripada Allah ada, bukan tak ada. Hak pengetahuan, dapat sesuatu yang bertepatan dengan diri perkara tersebut, yang mana dapat sesuatu dengan diri perkara yang sebenar tu terkadang tanpa belajar. Mana kurniaan daripada Allah ada. Tu dia panggil apa tu? Pengetahuan ataupun ilmu laduni, kurniaan daripada Allah. Tu hak kurniaan daripada ada. Tapi kita ada ilmu yang wajib kita kena belajar, sebab belajar tu jalan kepada pengetahuan. Ada ni. Ni kadang-kadang belajarnya tidak. Dia mengaku dia ada ilmu laduni. Tu biasalah. Dia mengaku dapat ilmu laduni. Hak kurniaan daripada Allah. Hak kurniaan daripada Allah ni kita buat asbab molek dulu. Kita buat asbab molek dulu, belajar tu dulu. Hak Nabi kata talabul ilmi tu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Tuntut ilmu. Tuntut ilmu. Sekarang terdahulu bicara ilmu pengetahuan. Pengetahuan mendapat sesuatu yang bertepatan dengan diri sesuatu. Itu pengetahuan. Tapi pengetahuan ni nak ada, dia kena ada jalan dia. Mana jalan dia? Talabu. Talabul ilmi. Tuntut ilmu. Tuntut tu jalan dia. Belajar tu. Ilmu adalah pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Ilmu bahasa Arab, pengetahuan bahasa kita. Ilmu bahasa Arab, alima ya'lamu ilman. Bahasa kita gak ilmu ni gak pengetahuan lah kalau bahasa Melayu. Tapi kita jadi capu dah dua tu. Dah kita capu. Ilmu pengetahuan. Kan gitu. Kan? Dah. Ilmu pengetahuan kan. Ilmu bahasa Arab, pengetahuan bahasa Melayu. Jadi sekali dah ilmu pengetahuan. Jadi sekarang ni ilmu bahasa kitanya pengetahuan. Jadi untuk ada pengetahuan, hak mendapat sesuatu yang bertepatan dengan diri sesuatu, jalannya adalah belajar. Maka hukum belajarnya Nabi kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Tuntut ilmu kewajipan atas sekalian orang Islam lelaki dan sekalian orang Islam perempuan. Ni tuntut ni. Belajar ilmu ni fardu wajib ijma' ulama. Ni kena tuntut lah ni. Lepas tu hak ilmu hak dapat tanpa tuntut hak kurnia Allah, hak tu bukan hal kita hak tu. Itu bukan kerjaan kita. Itu kurniaan daripada Allah. Kita dapat ilmu, kita beramal. Dapat ilmu, kita beramal. Man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Sesiapa yang beramal
dengan apa yang ia ketahui. Man amila bima alima, sesiapa beramal dengan ilmu yang ia ketahui, beramal. Warasallahu ilma ma lam ya'lam, nasaya Allah Ta'ala akan mewarisi akannya dengan ilmu yang dia tidak ketahui. Ini Tuhan bagi ilmu kurniaan. Kita belajar beramal, kemudian menjalankan tugas mengajar menyampaikan ilmu agama. Yang mana masa kita belajar tu, sebelum kita beramal tu, pemahaman kita hak daripada guru dah ni. Kadang-kadang agak ada perkara-perkara yang agak samar-samar sedikit. Ada pengetahuan belajar dengan guru dah, tapi kadang-kadang samar sikit. Lepas kita beramal, lepas kita mengajar, terkadang terbuka atau kurniaan. Yang ada ni. Sebab tu kadang-kadang kita belajar kodok-kodok fardu ain je, sikit-sikit je. Mana kalau kita kata belajar untuk kodok kita je. Sebab kita pun belajar kemudian dah. Tiba-tiba lepas belajar tu jadi terbuka, mudah faham. Dah kita belajar letak niat molek ikhlas, kita beramal pula. Lepas lama tu jadi mudah je, jadi terbuka je. Itu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kira pada mula-mula belajar tu rasa macam tak boleh nak turut langsung. Tapi oleh kerana kita belajar, kewajipan kita letak niat molek, niat kita nak beramal dengan ilmu yang kita belajar. Kita belajar untuk tuntut redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pun beramal lah hak qada, hak kita faham. Tapi dalam hak kita belajar tu banyak lagi hak kita tak faham. Tapi kemudian jadi jelas nyata. Zahirnya kerana kita istiqamah dalam belajar. Hak zahirnya kerana kita mengulangi. Tapi kalau kira kepada kedudukan kita tu mengulangi pun tak boleh nak turut mana pun. Tiba-tiba jadi lebih mudah faham. Dia kata ngaji ilmu agama dengan ilmu-ilmu hak lain daripada ilmu agama, dengan keadaan umur tu tiba-tiba dia mudah faham. Itu dia panggil kurniaan daripada Allah. Hak tu bukan kerjaan kita. Hak kerjaan kitanya talabul ilmi, tuntut ilmu, hak wajib ijma' ulama'. Itu hak kewajipan pada kita. Hak laduni kurniaan tu, hak tu bukan kerjaan kita, itu kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan untuk dapat pengetahuan adalah belajar. Dalam kitab Bidayatul Hidayah dibicara pula berkaitan dengan hukum belajar ilmu usuluddin. Hukum belajar ilmu usuluddin dan mengajar akan dia. Ni. Belajar dan mengajar. Mengajar kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang di bawah tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita siapa? Hak paling hampirnya anak bini kita. Hak kodok-kodok pengetahuan hak kita dapat daripada kita belajar. Kemudian kalaulah pengetahuan tu dikurniakan oleh Allah lebih banyak sedikit, maka tanggungjawabnya pula mengajar kepada masyarakat apabila diminta oleh masyarakat. Kodok-kodok kita mengajar ni pula. Belajar dah, mengajar pula bagi yang berkemampuan. Apa hukum dia? Ada dua, wajib fardu ain dan wajib fardu kifayah. Selama ni kita belajar fardu ain, belajar fardu kifayah, belajar fardu ain, belajar fardu kifayah. Jarang orang sebut mengajar tu. Belajar ialah ada belajar tu fardu ain atas kita, ada belajar tu fardu kifayah atas kita. Orang mengajar pun sama juga. Ada fardu ain atas orang mengajar, ada fardu kifayah atas orang mengajar. Ada ni. Bukan belajar je, tambahan pula orang nak belajar ni dikena ada orang mengajar. Jadi orang mengajar ni hak besarnya. Sebab dia mengajar tu apa hukum? Fardu ain.
hak bagi yang berkemampuan, hak dikurniakan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pun mengajar hak fardu ain kepada dia, mengajar asas-asas tu. Dengan dia mengajar tu, orang lain pula yang tupang belajar boleh lepas kewajipan dia, kewajipan belajar fardu ain. Ada ni. Orang belajar ni semata-mata atas kewajipan diri dia. Orang mengajar ni selain daripada atas kewajipan diri orang yang mengajar, dan juga untuk menunaikan kewajipan atas diri orang yang belajar. Waktu besar bab ilmu ni adalah besar adab peraturan adalah kepada orang yang mengajar. Sebab orang mengajar ni kewajipan fardu ain atas diri dia mengajar. Kemudian bila dia mengajar ilmu hak fardu atas diri dia mengajar, maka orang yang belajar boleh melepaskan kewajipan atas diri orang yang belajar. Jadi dua sini ni. Nak melepaskan kewajipan atas diri sendiri pengajar ustaz, dan nak melepaskan kewajipan atas diri orang yang belajar, yang mana dia wajib fardu ain belajar. Sebab orang nak belajar ni dia kena ada orang mengajar. Lepas tu kata besar tanggungjawab orang yang mengajar. Lepas tu saya biasa sebut dalam kitab Syairus Salikin, adab orang belajar ada 7. Adab orang mengajar ada 17. Tu kena tengoklah adab orang belajar tu 7. Tapi 7 je. Adab orang mengajar 17 banyak. Tapi biasanya tekan adab orang belajar lah. Dah orang mengajar, orang mengajar. Orang mengajar tu sendiri, dia ada adab, dia ada disiplin dia. Dia tambahan adab ni sangat dititik beratkan dalam ilmu tasawuf. Adab sangat dititik beratkan dalam ilmu tasawuf. Tapi kalau orang ni konon-kononnya bawa ilmu tasawuf, tapi adab belajar, adab mengajar tidak dititik beratkan, tu bukan lalu dah. Ada ni adab hak permulaannya, adab belajar, adab mengajar tidak dititik beratkan, tu bukan belaka tu. Dia kata adab orang mengajar dalam kitab Bidayatul Hidayah. Ni bukan hak kita ni, Bidayatul Hidayah Syekh Muhammad Zain Tauhid 40 Jawi. Bidayatul Hidayah itu kitab Arab, kitab Imam Ghazali. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, orang yang mengajar ni dia kena menghalang daripada orang belajar ilmu fardu kifayah sebelum mereka selesai belajar fardu ain. Itu adab orang mengajar. Sekarang dia mengajar hak ilmu fardu ain, dia mengajar hak ilmu fardu kifayah. Sebab hak ilmu fardu ain wajib dia ajar sebagai wajib fardu ain. Ada pula ilmu yang wajib fardu kifayah atas dia mengajar. Maka dia pun ngajar lah fardu ain, ngajar fardu kifayah. Hak fardu mana tinggi-tinggi dah bagi orang hak lama-lama. Tapi ilmu fardu kifayah ni jangan letak waktu kemuncak, waktu maghrib. Waktu maghrib ni letak hak fardu ain. Sebab itu waktu kemuncak untuk semua orang. Letaklah lepas isyak ke, lepas asar ke, waktu yang untuk orang yang mendalami hak fardu kifayah ni. Dia pajak ilmu fardu kifayah. Tiba-tiba adalah orang hak baru-baru nak mari tupang belajar. Maka guru ni dia kena peringat. Bagi orang yang baru-baru belajar, pergi fokuslah cari hak ilmu fardu ain dahulu. Kena peringat tu. Itu adab orang mengajar. Ni adab ni. Tiba-tiba kuliah maghrib tidak diajar dengan ilmu fardu ain, dia ajar ilmu fardu kifayah. Lepas tu dia mempermain-mainkan adab ni pula ni. Hak adab Imam Ghazali kata orang mengajar ni kena halang, kena peringat kepada orang yang nak belajar ilmu fardu kifayah sebelum daripada fardu ain dia selesai. Kena peringat tu. Jangan duduk mendalami ilmu fardu kifayah kalau fardu ain tak selesai. Tu adab. Tapi konon-konon tasawuf dia mempermain-mainkan adab ni.
Takkanlah kita nak letak orang pitu seorang, nak tanya awak fardu ain lepas ke tak. Kenapa pula nak letak pitu seorang untuk tanya fardu ain lepas ke tak? Awak ajar tu fardu ain ke fardu kifayah? Bukan fardu ain. Dan kenapa kamu tak ajar dengan fardu ain? Ni orang yang tidak beradab dia panggil. Lepas tu dia mempermain-mainkan adab pula. Ni bukan Melaka lah ni. Kenapa pula nak letak pintu nak tanya awak lepas dah fardu ain? Kenapa? Kita ajarlah fardu ain waktu kemuncak macam kuliah maghrib. Ni macam saya sebut minggu lepas lah. Orang mengajar sendiri, kalau keadaannya seumpama tu atas diri sendiri pun asas fardu ain pun tak selesai sebenarnya. Tapi nak nilai manakah ilmu fardu ain, mana ilmu fardu kifayah, manakah hak wajib dia kena fokus mengajar kepada masyarakat umum. Hak mana yang ilmu hak mendalami fardu kifayah yang dia nak ajar kepada mereka-mereka yang hak belajar dah. Hak belajar lama dah sikit, kita ambil lah fardu kifayah pula. Dia gitu. Ni. Hak kewajipan mengajar. Hak belajar tu kita tahu semua dah. Kewajipan mengajar ilmu usuluddin. Ada hak fardu ain, ada hak fardu kifayah. Tapi walaupun kita ajak fardu ain pun ni Bidayatul Hidayah pun sebahagian ada juga orang yang tinggi-tinggi sedikit. Dan kitab Faridatul Faraid Al-Misbahul Munir, itu hak permulaan nak belajar ilmu usuluddin. Tapi bukanlah di dalam tu fardu ain saja, ada juga sebahagian fardu kifayah. Lepas tu hak malam ni hak di masjid Gelung Bila Aqidatun Najin, tu lagi tinggi, banyak dalam tu fardu kifayah. Tapi padanglah di masjid Gelung Bila tu Al-Misbahul Munir baca dah sekali, Baqarah baca dah sekali, boleh naik kepada Aqidatun Najin. Tu pun saya ingat semua. Siapa-siapa pembicaraan fardu kifayah saya buat ni fardu kifayah. Tapi hak maghribnya faridah ada dah. Hak malam Rabu Masjid Wakatan Besu, Al-Misbahul Munir malam Selasa Masjid Khalifah. Mana walaupun kita ajar tinggi sikit terletak ada hak untuk fardu ain. Tu pun bimbang lagi tu. Tambahan pula sekarang ni pengajaran pula live FB. Sebab terkadang hak mengikuti live FB tu baru-baru sangat. Dengar pula hak fardu kifayah, fardu ainnya macam mana? Kalau hak pembicaraan tu hak tinggi-tinggi fardu kifayah, kena cari fardu ain lah bahagian dia, bahagian hak baru tu. Atau orang hak belajar ni sendiri, dia kena letak kedudukan diri dia. Tapi orang mengajarlah kena peringatan sama-sama. Kalau hak ni tinggi sikit kita bicara hak ni hak fardu kifayah. Kitab ni kitab hak agak besar sedikit. Gitulah. Dia kena adalah dua tu, untuk belajar, untuk mengajar, selit-selit hak fardu kifayah. Tu pun duk kata macam-macam, fardu ain sajalah, fardu ain sajalah. Macam-macam. Ambil kita Aqidatun Najin, Allah tingginya kita tahu Aqidatun Najin mengajar kat orang pula dah. Ajar asas-asas fardu ain saja. Tinggi sikit tingginya ajar. Ni orang nyakit orang panggil. Dia nyakit. Nyakit tu capu belaka lah tu. Capu dengan tak puas hati, capu dengan bila tekan bak asas-asas diri sendiri pun kelang kabut. Cerita bak asas akidah diri sendiri pun kelang kabut. Jadi susah hati dah lah. Susah hati. Sebab biasa duk cerita tinggi ni makam tasawuf. Kena bak akidah diri sendiri pun tak luluh hak diri sendiri pun tak luluh. Tu jadi penyakit tu, jadi bermasalah. Tu kita tak ada bicara tu, wa'arid anil jahilin, berpaling kamu daripada orang jahil, jangan dah merah gitu. Kita jalan molek sebab kita mengajar ada tanggungjawab, kita ada kewajipan. Kita mengajar ni semuanya akan dibentang di mahsyar belaka. Kita mengajar ni letak kena dengan hukum hakam kedok. Kita mengajar ni ataupun kita ikut kehendak nafsu kita, ikut suka kita nak ajar. Kita mengajar ni niat kosak kita untuk apa? Ni semua ni mahsyar belaka. Kita mengajar tu niat kosak untuk apa? Semua mahsyar. Sama juga dengan orang belajar, semuanya mahsyar belaka.
Kita mengajar pula ni ada tuan kitab dia. Tuan kitab dia ni pula ini termasuk ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang diambil manfaat. Tuan kitab ni boleh pahala orang kita duk baca kitab dia, maka dibentang di mahsyar. Kalau kita ajar betul, alhamdulillah. Kalau kita ajar salah dengan kehendak tuan kitab, kita akan didakwa pula di mahsyar oleh tuan kitab. Kenapa kita ajar tak betul? Sebab kita tidak berguru, kita membaca kitab tanpa dengan sendiri. Tauhid sama, fiqh sama, tasawuf sama. Tiap-tiap kalimah, tiap-tiap baris, tiap-tiap helaian kitab ni memang mahsyar belaka. Sebut kata mahsyar belaka, tak puas hati pula. Semua orang ke gitu. Lah semua mahsyar belaka, apa perkara pun. Tambahan pula kita baca kitab. Kitab ni ada tuan dia. Ni pahala tuan dia. Ada ni. Kemudian kalau kita berguru, pahala guru kita pula. Guru. Kalau tak ada guru macam mana pula nak kira? Hak membaca sendiri, ambil hak rumi-rumi tu. Tauhid ambil buku rumi, fiqh ambil buku rumi, tasawuf pun ambil buku rumi, tak mengaji pun. Ambil hak rumi sahaja. Ni faham-faham lah. Jadi besar tu orang mengajar hak besar. Belajar satu, orang mengajar. Sebab orang belajar ni dia kena ada orang yang mengajar. Jadi hukum belajar dan mengajar ilmu usuluddin, fardu ain satu, fardu kifayah satu. Fardu ainnya maknanya untuk mengesahkan keenam rukun iman. Kalau kita cakap kasarlah, untuk mengesahkan keenam rukun iman, yang mana tiap-tiap akidah yang kita pegang daripada keenam rukun iman ni biarlah sampai tahap tahqiq. Sampai tahap tahqiq ni mana? Jelas nyata satu-satu akidah. Tak samar-samar dah. Ini dalam ilmu tauhid kena tahqiq, kena jelas, kena nyata. Manakah akidah yang sebenar, manakah akidah yang tidak sebenar. Ni akhir zaman ni lagi banyak fahaman-fahaman pegangan yang tak sebenar. Pada ni. Jadi kena tahqiq, kena jelas, kena nyata. Hak fardu kifayahnya, hak fardu kifayah kita boleh mentahqiqkan masalah dan kita mampu menolak syubhat, kekeliruan dalam bab pegangan. Maknanya satu-satu pegangan tu kita sendiri yang boleh mentahqiqkan, boleh mengkejapkan. Sekarang hak fardu ainnya kejap qada kita, tahqiq qada kita, kejap qada kita. Kadang-kadang kita kejap qada kita je. Boleh tak kita nak mengkejapkan? Kalau timbul apa-apa perkara, boleh tak kita nak memperjelaskan? Saya setakat saya je, saya faham molek perkara ni. Tapi tolong jelaskan, tolong fahamkan orang lain. Nak mentahqiqkan, nak menjelas, nak mengkejapkan masalah akidah ni. Saya dak pandai tu fardu kifayah. Tapi kalau kita sendiri pun samar-samar, tu fardu ain kita tak lepas. Macam ada satu-satu masalah pegangan. Bagi kita masalah pegangan ni cerak, jelas, nyata dah di akidah kita. Tapi takkan jelas nyata akidah sendiri. Memperjelaskanlah, mentahqiqkan pula, memperjelaskan, mempernyatakan. Itu fardu kifayah. Timbul pula syubhat-syubhat, kekeliruan, kita kuasa nak menolak, nak mematikan kekeliruan tu, fardu kifayah. Makna dalam kitab Minhajul Abidin, hak fardu ain kitanya, kita boleh membezakan manakah akidah yang sebenar, manakah akidah yang tidak sebenar. Dengar bawakan, tak betul tu, kenapa dia bawa seumpama tu? Salah tu bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tu. Sahih ke? Sahih, salah. Tahqiq sahih tak? Bagi tak boleh. Dia tahqiq ni bahasa Arab. Memang kalau tutup guru disebut tahqiq je. Cuma biasa saya ngaji dahulu, tahqiq
diterjemah dengan cerak. Jadi saya mula ngajar dulu cerak. Kena ramai orang tak faham Ustaz, cerak tu apa dia? Cerak tu pasti sahih lah. Apa kita nak cakap ceraknya? Kalau kamu pergi, cerak dapat. Ke mana? Kalau kamu mari, cerak boleh. Ke apa makna cerak? Dah cakap waktu kamu dah cakap gitu? Cakap mana apa? Pasti boleh. Sahih boleh. Itu panggil cerak. Maknanya cerak tahqiq ni, makna satu-satu akidah tu ni pasti sahih, nyata bagi kita. Mana kita boleh membezakan mana hak salah. Tapi dah kita cerak tahqiq nyata, mentahqiqkan pula, menyatakan pula, memperjelaskan pula. Hak tu fardu kifayah. Ni kita kadang-kadang kan qada kita je. Mari apa-apa hak Allah tapi hak tu salah tu. Salah pegangan gitu tu boleh beza dah. Sebab kita tahqiq jelas nyata hak sebenar. Lulu fardu ain kita. Tiada satu akidah daripada keenam rukun iman. Terutama sekali rukun iman yang keenam, qada dan qadar. Tu sama telah. Sebab di hak rukun yang keenam qada qadar lah hak paling banyak akidah pahaman-pahaman yang terpesong daripada awal Islam lagi, bukan sekarang. Ada ni. Bukan sekarang. Timbul fahaman-fahaman terpesong tu di awal Islam laginya. Sampai ke tahap bab qada qadar ni sampai ke tahap kafir pun ada di awal Islam. Hak golongan yang langsung menafikan ketentuan Allah serta pengetahuan Allah. Dia menafikan. Tak ada ketentuan Allah. Tak ada pengetahuan Allah. Memang Allah yang menjadikan manusia. Selepas daripada tu Allah tidak menentukan, serta Allah tidak mengetahui pun apa yang akan berlaku kepada umpama ni kita ni manusia yang memang Allah yang jadikan. Apa gitu benar? Ni fahaman ni pupuh sebelum lahir Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i lahir kurun yang kedua 150 Hijri. Sebelum tu timbul dah ni hak karut hak ni kafir ni sebab dia menafikan ketentuan Allah dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Timbul dah. Tambahan pula kurung-kurung yang ketiga, keempat apa semua tu. Macam-macam fahaman hak terpesong dalam bab qada dan qadar Allah, rukun iman yang keenam. Jadi hak rukun iman keenam ni biar kita tahqiq sungguh, jelas sungguh. Qadanya macam mana, qadarnya macam mana, baik perkara baik, perkara jahatnya macam mana qada dan qadar. Kemudian bab ikhtiar usaha kita macam mana di sisi ahli sunnah wal jamaah, biar tahqiq, biar jelas dan nyata sungguh. Kalau Mu'tazilah qadar jabar ni macam mana, biar kita boleh membezakan. Biar kita boleh membezakan. Hak tu hak fardu ain atas kita. Jangan kita tukang dengar gitu pula. Saya ingat ke begini, mana tak tahqiq, tak lepas fardu ain tu. Jadi mari hak tak betul pun diturut pula. Sebab diturut tengok kepada kehebatan nama seseorang. Glamour seseorang. Orang turut ramai mana seseorang. Ni orang turut ramai ni, public figure ni, orang hebat ni, pastilah betul. Siap kitanya. Ada ni. Hak ni boleh masuk dalam TV radio ni. Takkan jadi salah pula. Kita pun turut. Tak tahqiq orang panggil. Tak jelas, tak nyata. Satu-satu pegangan. Tak boleh nak membezakan. Fardu ain sendiri pun tak lepas. Kita boleh beza. Hak dia ajar tu salah. Cuba jelaskan. Hak kata salah ni masalah akidah ni. Orang yang kamu kata salah tu siapa dia? Orang hebat dalam masyarakat, disanjung tiap oleh ramai orang, dituruti oleh ramai orang. Kamu ni ngaji lama mana? Kamu kata salah. Salah.
Tapi jelaskan di mana salah. Saya dah pandai nak cerita tapi salah. Ramai orang boleh gitu salah. Lepas tu salahnya kat mana? Tak pandai nak cerita. Maknanya dia ada fardu ain, fardu kifayah dia tak ada. Tak pelik tak ada apa-apa tu kifayah. Gambar kita mengaji untuk kita. Untuk kita, untuk pegangan kita. Hak mula-mulanya. Kalau Tuhan beri lebih sikit, kita nak menyampaikan. Paling hampir kita nak mengajar pada anak cucu kita. Tak bolehnya setakat kita je Tuhan kurniakan. Lepaslah fardu ain bagian kitanya belajar. Lepas tu kita nak menyampaikan tak pandai sebab kita tidak berkemampuan. Tapi kalau Tuhan beri kemampuan, kita nak mengajar, nak memperjelaskan ilmu akidah kepada anak cucu kita yang hampir dah kita tak ada kemampuan. Pandai ni. Kita hanya setakat kita je. Tapi setakat kita pun kita royaklah setakat kitanya. Tapi kalau anak cucu tanya, mengigalah kitanya. Sebab apa? Kita tak pandai nak memperjelaskan. Tambah sekarang ni dalam TV ke radio ke, berulang-ulang kali dah bawakan akidah yang terpesong. Tapi masalahnya tidak ada orang yang memperjelaskan kemudian, orang memperbetulkan kemudian, jadi senyap begitu je. Macam mana kita ramai-ramai fardu ain sama telah pula fardu kifayah. Tambah pula bagi mereka yang menjadi penerbit TV radio tu, bersama tanggungjawab tu. Sebab yang dibicarakan tu tajuk akidah. Ada tajuk akidah. Lepas tu luar-luar tu macam mana pula orang-orang agama. Kadang-kadang orang agama ni TV dia tak tengok. Jadi tak tahu tu. Yang dah ni. Dan saya pun tak tengok juga. Cuma kadang-kadang orang hak belajar ni yang boleh membezakan hak akidah sebenar dengan tak sebenar, mereka ni hak atanya. Atau cuba ustaz tengok ni, lepas tu letaklah mini. Sebab program tu lama sejam. Kita tak ada masa nak dengar sejam tu. Dia pun letak ustaz tengok minit ni. Itu pun tengok. Memanglah nyata salah. Lepas tu kita pun sekadar kita macam mana? Sebut dalam mengajar gitu je lah. Sebut dalam mengajar. Allah ni orang tu ambil pisah, dia pun cocok diri dia, matilah dianya. Sebenarnya masa mati tak siapa lagi. Tapi dia ambil pisah cocok mati sungguhlah. Semuanya bukan qada Tuhan belaka. Allah. Maknanya hak qada Tuhannya belum mati lagi. Dia ambil pisah, dia rodak perut dia. Jadi mati lah. Dah. Tak apa masa lagi kan mati kan. Dan macam mana dia mati? Dah hak berlaku bukan qada Tuhan belaka. Allah. Kata pasal mana pula? Ni. Ni doktor agama ni. Bukan doktor perubatan. Doktor jurusan agama tapi bukan jurusan akidah lah. Allah kata boleh hurai gitu. Hak berlaku ni 99% hak Tuhan, 1% hak kita. Ada juga hak kita 1%. Ikhtiar usaha lah. Ikhtiar usaha bukan 1%. Ada ikhtiar usaha. Apa? Hak berlaku di kita ni kebanyakannya ikhtiar usaha kita lah. Tak ada 1%-nya. Hak banyak berlaku di kita ni pilihan dan perbuatan. Hak terjadi macam tersepak, terjatuh, terlatoh. Tu hak ter-iktirariyah tu. Tu jarang-jarang. Tu memang langsung tidak diletak kepada kita. Ikhtiar usaha memanglah diletak kepada kita 100%. Ni. Faham tak ni? 1% lah kita. Atas nama ikhtiar dan usaha. Diletak kepada kita. Walaupun letak pada kita 1% ikhtiar usaha, tapi hakikinya 100% hak Allah. Mati situ. Tapi hak Allah 99%, hak kita 1% nak bagi kok mana pula? Nak bagi pak ikhtiar usaha. Hak kita bukan 1%. Semua tu hak ikhtiar usaha kita belaka. 1% lah ikhtiar usaha kita.
Kita wajib berpegang apa yang kita lakukan semua tu pilihan dan perbuatan kita. Tapi hakikinya pilihan dan perbuatan kita 100% perbuatan Allah. Jadi nak bagi 99% dengan 1% nak bagi macam mana? Sebab hakikinya kesemuanya perbuatan Allah. Kita sebut pilihan dan usaha perbuatan kita ni atas nama ikhtiar usaha. Tapi kalau kita balik kepada hakikinya keesaan pada perbuatan, tak ada dahnya. Tak ada. Hak perbuatan kita langsung tak ada. Sebab tu dalam kitab Kifayatul Awam, dalam menghuraikan keesaan pada perbuatan, ni menghuraikan keesaan pada perbuatan, pembicaraan sifat wahdaniyah, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Ketika mentafsirkan, menghuraikan keesaan pada perbuatan, jangan engkau tafsirkan dengan tiada bagi selain Allah perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Tak boleh tafsir gitu. Tiada bagi selain daripada Allah. Laisa li ghairillahi fi'lun ka fi'lihi. Tiada bagi selain daripada Allah. Selain Allah ni siapa? Makhluk. Jadi tiada bagi selain tiada bagi makhluk perbuatan yang seperti perbuatan Allah. Tak boleh kata gitu. Sebab kalau kata gitu, fahamnya makhluk ada fi'lun juga, ada perbuatan juga. Cuma perbuatan makhluk tak serupa dengan perbuatan Allah. Salah gitu. Makhluk tak ada perbuatan. Sebab apa? Sebab Allah al-khaliqu li af'alil makhluk. Allah yang menjadikan sekalian perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk tu Allah yang buat. Tak ada makhluk-makhluknya. Padat dia. Hak tu hak hakiki 100% tu. Perbuatan Allah belaka. Lepas tu makhluk tak ada perbuatan. Ni bicara bab keesaan pada perbuatan. Kita pergi pula pada bab ikhtiar usaha. Kita sandarlah pilihan kepada seseorang, usaha perbuatan kepada seseorang. Sandar je. Sandar majazi je, bukan sungguh. Hakikinya tak ada. 100% hak Tuhan. Dah tadi sandar tu, banyak mana sandar? 100% juga sandar kepada pilihan dan perbuatan hamba. 100%. Ni kita ni. Apa yang berlaku sekarang ni? Pilihan perbuatan. Hak siapa? Hak kita. Bukan 1%, hak kita lah. Tapi hakiki sebenarnya sekalian perbuatan Allah. 100% hak Tuhan. Makhluk tidak ada satu perbuatan pun walaupun sebesar zarah. Ni. Kena letak ni. Ni timbul 99% lah, apalah. Ada pula bukan semuanya ketentuan Allah, bukan semuanya perbuatan Allah. Ketentuan Allah buat langit, buat bumi, buat siang, buat malam, melahirkan manusia, mematikan manusia. Itu saja ketentuan dan perbuatan Allah. Lepas tu kehidupan kita puluh-puluh tahun ni, Allah hanya mengetahui. Allah tidak menentukan. Kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Banyak mana dalam rakaman ajar seumpama ni. Ni jelas-jelas akidah yang terpesong. Allah hanya mengetahui je. Allah tidak menentukan. Ketentuan Allah dan perbuatan Allah buat kita. Bila, waktu bila, di mana, lahirnya lelaki, lahirnya perempuan, lahirnya hitam, lahirnya putih. Itu je hak Tuhan. Lepas tu matinya di mana, matinya macam mana, matinya bila. Itu je hak Tuhan. Hak di tengah tu kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Allah tidak menentukan, Allah hanya mengetahui. Pergi kat tu pula. Berhasil perbuatan kita yang kita sendiri pilih itu berlaku dengan keizinan Allah. Apa makna keizinan Allah? Allah mengizinkan kita beri bekah. Allah yang mengizinkan, bukan Allah yang beri bekah. Allah yang mengizinkan dengan bahawa Allah tak sekat. Kita dengan izin Allah ni dengan qada dan qadar lah. Allah yang buat sendiri itu mana izin. Dah. Allah mengizinkan, Allah membenarkan, Allah membiarkan makhluk ibekah tanpa Allah sekat. Kalau Allah sekat
Tak boleh buat juga. Tapi Allah membenarkan, Allah membiarkan. Oh ni semua karut belaka ni. Di karut asal qada. Sekarang ni timbul pula hak karut telajuk ni pula. Hak pegangan qada dan qadar ni hak pegangan disuruh rasa pula, disuruh hadir pula, disuruh ingat pula. Itu maqam zauq, itu maqam syuhud, itu bicara lain, itu bukan bicara pegangan. Hak ni sama juga dalam dia dalam apa? Anda kena rasa hadir Allah, kena rasa kuasa Allah, kena rasa. Kita kena pegang je bukan rasa. Rasa ni zauq, ni hak maqam. Bukan pegangan hak ni. Saya baru je dengar pada radio. Kita kena berpegang ke semua perkara baik belaka, mulia belaka. Oh, kena berpegang baik belaka, mulia belaka macam mana? Nabi kata khairihi wa syarihi, baik qada dan qadar, jahat qada dan qadar. Baik belaka warnanya, ada Nabi kata baik, ada Nabi kata jahat. Dah baik belaka. Kita kena etikad baik belaka. Dah Quran banyak mana cerita hak perbuatan-perbuatan fahsyat dan mungkar tu. Baik belaka macam mana? Mana hukum syariatnya baik belaka ni? Sebab apa jadi gitu? Dia pergi kepada bicara syuhud. Sebab apa? Kalau pandang datang daripada af'alullah, sebaik belaka lah af'alullah. Perbuatan Allah belaka ni kan. Dan kalau perbuatan Allah ada ke salah? Ada ke Tuhan buat apa-apa melanggar hukum siapa-siapa yang nak timbul kata salah tu? Jadi kalau kira pada perbuatan Allah hakiki, memang baik belaka. Kan sekalian kan qada dan qadar. Sekalian ni kan ketentuan dan perbuatan Allah. Jadi apa yang Tuhan tentukan, apa yang Tuhan perbuat, ada jahat ke? Tuhan langgar perintah siapa? Hak dia belaka kan, baik belaka. Tu pandang dari sudut hakiki tu. Tapi yang lupa pandang sudut syariah. Quran sini sebut baik jahat, baik jahat. Hadis dia sebut baik jahat, baik jahat. Jangan lupa syariat tu pula. Ada ni, dia tak pandang syariat, dia pandang hakiki. Boleh terlajak jadi kafir zindik. Faham boleh? Ni jaga pula situ. Ni dia ni. Kena rasa Allah, kena etikad semuanya baik belaka, semuanya mulia belaka. Ambil mana pula gitu tu? Sebab hak Tuhan kan mana ada hak jahat, hak salah. Tuhan buat apa-apa Tuhan langgar hukum siapa? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Tidak ada yang menghukum atas engkau ya Allah. Nak timbul perbuatan Allah ada pula jahat. Tu pandang di sudut hakiki. Jangan setakat tu saja syariatnya macam mana? Syariat Quran hadis cerita macam mana? Ada perkara baik, ada perkara jahat. Baik jahat lah. Tapi hakikinya hak Tuhan belaka baik jahat. Hakikinya tak ada lah. Hak Tuhan tak baik belaka lah. Tapi jangan lupa syariat. Menafikan hukum hakam syariat, kafir zindik ingat baik. Ni sama ni, dia terlajak dah, terlajak. Dia menafikan syariat, dia ambil hakikat saja. Dalam ke dia tu. Tapi orang cakap ni bukan bidang agama. Bukan ke bidang agama. Tetapi diberi peluang yang luas untuk bicara bab agama. Orang ni pula orang yang suka membaca buku-buku haqiqah. Dia mentelaah kitab hikam 3 hari habis. Mentelaah sendiri. Tu dia cerita sendiri tu. Yang memang bukan bidang agama, tapi macam mana pihak audio memberi dia bicara dalam bab agama. Kita kena i'tiqad semua perkara baik, mulia belaka. Beda. Khairihi wa syarihi, itu kan rukun iman ke-6. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi, dan kau beriman kata Nabi dengan qada dan qadar, baik qada dan qadar, jahat qada dan qadar. Nabi kata jahat tu apa baik belaka pulaknya. Kita pandang hakiki tu Tuhan jadi baik belakalah. Ni tukar ceramah ni. Orang merompok pun jangan pandang pada perompok, pandang kepada Allah. Allah yang mengatur, Allah yang melakukan rompokan. Baik belaka. Kita kena bersyukur, terima kasih kepada perompok tu. Ni ceramah dari dia juga dah kegosok gitu. Tapi mana pihak-pihak yang berkenaan mana?
Orang cakap lah dengan suara lembut, dengan boleh menarik minat orang, tapi bidang agama tak dia. Bukan. Tapi oleh kerana kepandaian. Hak tukang DJ pula naik sekali naik. Tak reti sungguh kata. DJ nak bicara bab agama ni, biarlah mereka yang kemah dalam pemahaman agama. Mereka yang kemah dalam live tu, ketika bicara agama tu hak salah, stop dulu sekejap audio, buat iklan, gitu. Lepas tu suruh betulkan kembali yang salah tu. Biar DJ tu berpengetahuan agama, jangan saja. Lepas tu penerbitnya duduk mana tak tahulah. Atau pihak luar lain tu pula macam mana. Itu sekarang. Hak bagian kitanya jelas nyata, mana akidah yang sebenar, mana akidah yang terpesong. Tahqiq kejap. Boleh mentahqiqkan masalah, boleh menghuraikan, boleh menolak syubhat. Itu adalah fardu kifayah. Ya, itu bukan fardu ain daripada ilmu usuluddin. Ini ambil molek ni hak dalam kitab Bidayatul Hidayah, hak berkaitan dengan hukum belajar ilmu usuluddin dan hukum mengajar ilmu usuluddin. Hak fardu ain mana, hak fardu kifayah mana. Jadi kita nak mengajar ilmu usuluddin, kita yang nak mengajar, kita atur molek. Kita atur molek. Tepat tu sudah lama dah, satu kitab kita boleh naik setangga lagi. Kalau tempat baru, kita fokus kepada asas-asas. Untuk tempatan, untuk orang yang ikut live FB, dia kena letak level dia ikut mana, ilmu dia tahap mana, letak fokus kepada asas masing-masing. Fardu ain tauhid, fardu ain fiqh dan fardu ain tasawuf. Bermula makna hukum itu. Apa hukum-hukum ni? Iaitu mensabitkan mana? Mengisbatkan, menetapkan sesuatu pekerjaan atau menafi akan dia. Di hukum-hukum ni bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu, hukum-hukum ni memutuskan. Itu hukum, memutuskan macam mana? Menetapkan suatu perkara ni, hak ni wajib, atau menafi akan dia, hak ni mustahil sama sekali, tak perkara ni. Itu hukum. Mana mengisbatkan, makna menetapkan perkara ni wajib, kemudian atau menafi akan dia, ataupun menafi perkara ni tak sama sekali, mustahil ni. Pada ni atau panggil hukum, menetap, menafikan satu-satu pekerjaan. Bagi satu-satu pekerjaan, perkara ni netaknya macam mana, boleh, tak boleh. Tu hukum dia panggil. Kita tanyakan, apa hukum boleh? Dia apa hukum tak boleh? Kalau kata boleh tu hak netak, hak kata tak boleh tu hak tak tu, tak boleh tu tak boleh. Tu panggil hukum. Mana keputusan ya ke, keputusan tidak ke, itu hukum. Keputusan ya, keputusan tidak tu hukum. Kemudian yang menghukum tu pula, dan yang menghukum akan dia akan sesuatu tu dengan isbat ni dengan menetapkan atau nafi dengan tidak. Ada kalanya syarak, dan ada kalanya akal, dan ada kalanya adah. Sekarang hukum menetapkan, menafikan ya, tidak. Kemudian nak mengiyakan dan nak mentidakkan. Ada kala yang menghukum tu syarak, Al-Quran, hadis yang menetapkan ya ataupun tidak. Syarak yang menetapkan, Allah yang menetapkan. Itu syariat hakiki lah, tuang dia. Nabi yang menetapkan, itu syariat majazi.
Letak Nabi yang menetapkan. Tak, bukan Nabi. Nabi Rasul. Nabi Rasul yang tukang bawa, ya ataupun tidak, satu-satu perkara. Tapi yang mengiyakan dan mentidakkan Allah Ta'ala, bukan Nabi. Tapi kadang-kadang kita kata Nabi. Kita kata Nabi itu, Nabi menetapkan. Dia panggil majazi, letak ke Nabi. Tak apa, tak salah. Kadang-kadang kan tuan agama Nabi, Nabi Rasul bukan tuan agama. Syariat tuan agama Allah Ta'ala. Tapi kadang kita kata tuan agama Nabi, tak salah, majazi dia panggil. Walau Nabi bukan tuan agama. Nabi bukan yang menetap, yang menafikan, yang mengiya, yang tidak, bukan Nabi. Nabi Rasul yang bawa hak Tuhan. Jadi yang menetapkan syarak Allah Ta'ala. Ada kala syarak yang menetapkan, ya atau yang menghukumkan. Dan ada kalanya, ada kala yang menghukum tu akal. Ni pergi pada akal. Fikir kau akal. Akal pun menetapkan ada Allah wajib. Ni hukum akal dia panggil. Akal pun fikir, tak ada Allah, tak sama sekali. Siapa yang menghukumkan? Akal. Dia panggil hukum akal. Dia gitu. Dan ada kalanya adah. Ada kalanya adah. Adah mana apa? Hak ni, hak berulang-berulang tu. Hak berulang-berulang tu. Adah dipanggil. Hak berlaku berulang-ulang kali. Hak tu nanti atas tikrar tu. Berulang-ulang kali. Apabila makan banyak, pasti wajib kenyang. Siapa yang menetapkan wajib kenyang, mesti kenyang? Ada sokmo-sokmo lah. Ada ni. Tapi kalau akal yang memutuskan, kenyang ke tak kenyang, makan banyak tadi, akal boleh terima kalau kata kenyang, kalau kata tak kenyang. Pas makan satu pinggang tak kenyang-kenyang, akal boleh terima. Kalau nilai kau akal, harus je kenyang, makan banyak pun. Tu nilai kau akal. Nilai kau ada, yang menghukumnya ada, wajib kenyang. Kalau balik pada syarak pula, balik pada syarak, Allah yang mengenyangkan. Tu hukum syarak. Ada ni, Allah yang mengenyangkan. Sebab apa? Syarak menetapkan Allah khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Tu syarak yang menetapkan. Allah yang menjadikan sekalian perkara, Allah yang mengenyangkan, bukan makan banyak. Tu hukum syarak. Hukum adah, kau nilai kau akal. Akal boleh terima tak kalau makan banyak tak kenyang? Boleh terima. Jadi harus kenyang. Hukum mana tu? Siapa yang menghukumkan? Akal. Tapi kalau kita hukum ikut panduan adat, sama-sama makan banyak, wajiblah kenyang. Kamu kata wajib kan, kamu nilai kok mana? Menilai kok akal. Akal yang adah yang menghukum. Maka ada hukum adah. Hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Hukum syarak yang menghukum Allah Ta'ala Rasulnya. Hukum akal yang menghukum ni lah, akal. Hukum adat yang menghukum adalah hak berlaku berulang-ulang. Itu panggil hukum adat. Ada wajib adat, ada harus adat, ada mustahil adat. Keluar wajib, harus, mustahil ni adat yang menghukumkan. Makan banyak wajib kenyang, makan sedikit harus kenyang dan harus tidak. Tak makan mustahil kenyang. Hukum syaraknya kenyang ke tak kenyang ke perbuatan Allah. Itu hukum syarak. Kan kita dah cakap tu kan. Kita dah cakap tu. Kalau buat begiang, mesti. Pisau tajam mesti putus. Api kuat mesti hanyut. Contohnya, mana gitu pisau api tak boleh bekas. Allah buat belaka, itu hukum syarak pegangan. Dan ni kata mesti putus, mesti hanyut ni, kita hukum kok ada. Ikut biasa-biasa berlaku dah. Boleh menjalani adah ke dah?
pisau tajam tak putus. Tu Nabi Ismail AS tu menyalahi adah dia panggil. Api kuat tak hangus. Tu Nabi Ibrahim AS tu menyalahi adah dia panggil. Tapi kalau hukum adah mustahil gitu. Tapi berlaku perkara dia panggil menyalahi adah, mukjizat, menyalahi adah. Mana apa ni? Tidak berlaku sebagaimana hak biasa-biasa. Hak biasa-biasa, pisau tajam putus, api kuat hangus. Tu hukum adah. Wajib putus, wajib hangus, mesti putus, mesti hangus. Kamu ni berani kata wajib, mesti. Adah. Dah kalau hukum syarak pegangan perbuatan Allah belaka, tu hukum syarak pegangan. Letak molek ni kita tak tahu ni. Hukum syarak, hukum akal, hukum adah. Letak molek ngaji. Hak kita nak cakap tu adah je. Asbab biasa. Makan banyak, kena selera molek malam ni kenyang. Itu kata gitu tu ambil mana tu adah. Biasalah gitulah. Yang mengenyangkan Allah tu hukum syarak tu pegangan qada qadah tu. Tu balik pada Al-Quran dan hadis lah pula cerita. Hak berlaku tu mari daripada mana tu Quran diriwayat qada qadah. Tu hukum syarak. Jangan layak tu. Tapi ada hukum akal, ada hukum adah. Jadi syarak, akal, adah yang menghukumkan dengan bahawa ya ataupun tidak sesuatu perkara. Dan dari kerana inilah terbagi segala hukum kepada 3 bahagi. Ini satu dalam kitab Bidayatul Hidayah. Kena ngaji presenting lah. Maknanya hukum syarak pegangan tetap dah qada qadah. Hukum adah tebak lain pula hukum adah. Hukum memutuskan berlandaskan kepada hak biasa-biasa berlaku. Tapi hak biasa berlaku tu tetap sekaliannya adalah qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.